Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Jumardi bin Alimuddin, pelajar PSMP Matematik ambilan Jun 2016 akan membentangkan kajian tindakan dengan tajuk penggunaan fraction finger untuk membantu murid tahun 5 meningkatkan kemahiran penukaran unit GC melibatkan pecahan. Menurut Steffi dan Hu pada 2012, kemahiran asas pecahan merupakan antara kemahiran yang sukar dikuasai. Hal ini karena topik ini agak rumit dan memerlukan murid memahami konsep pecahan secara konkret dan abstrak. Manakala menurut Yusri dan Kamarudin pada 2015, pencapaian murid dalam kemahiran penukaran unit adalah pada tahap yang lemah. Berdasarkan refleksi saya pada sesi PDP, sewaktu menjalani praktikum fasa 2 di salah sebuah sekolah di Kota Kinabalu, saya mendapati sebilangan besar murid tahun 5 mengalami masalah penukaran unit jisim melibatkan pecahan kepada nombor bulat. Oleh yang demikian, saya telah menggunakan kaedah fraction finger untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini kerana fraction finger dapat membantu murid yang mempunyai masalah mendarat dan membahagi untuk penukaran unit melibatkan pecahan. Selain itu, ianya juga lebih cepat membuat penukaran unit melibatkan pecahan dan akhir sekali ianya mudah digunakan. Saya telah menggunakan model kajian Kemis dan McTaggart 1998, yaitu mempunyai satu kitaran kajian yang bermula daripada mereflek tinjauan awal merancang tindakan dan seterusnya melaksana tindakan dan pemerhatian. Objektif kajian saya ada 3. Yang pertama, mengenal pasti kesilapan-kesilapan murid tahun 5 dalam kemahiran menukarkan unit jisim melibatkan pecahan kepada nombor bulat. Objektif kajian yang kedua yaitu membantu murid tahun 5 menguasai kemahiran menukarkan unit jisim melibatkan pecahan kepada nombor bulat menggunakan fraction finger. Dan objektif yang ketiga, menambah baik amalan pengajaran guru bagi meningkatkan kemahiran murid-murid dalam menukarkan unit jisim melibatkan pecahan kepada nombor bulat. Soalan kajian yang pertama, apakah kesilapan-kesilapan murid tahun 5 dalam kemahiran menukarkan unit jisim melibatkan pecahan? Soalan kajian yang kedua, adakah fraction finger dapat membantu murid tahun 5 menguasai kemahiran menukarkan unit jisim melibatkan pecahan kepada nombor bulat? Dan soalan kajian yang ketiga, bagaimanakah penggunaan fraction finger dapat menambah baik amalan pengajaran guru bagi meningkatkan kemahiran murid-murid dalam menukarkan unit jisim melibatkan pecahan kepada nombor bulat? Untuk soalan kajian pertama, saya telah menggunakan instrumen analisis dokumen dengan menganalisis frekuensi kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh peserta kajian pada kertas ujian pra. Dan untuk soalan kajian yang kedua, saya telah menggunakan instrumen ujian bertulis yaitu ujian pra dan ujian pasca dengan menganalisis perbezaan peratus markah, min dan sisian piawai ujian pra dan ujian pasca menggunakan graf dan jadwal. Dan instrumen kedua saya menggunakan soal selidik yaitu dengan menganalisis frekuensi bagi setiap item yang terdapat pada borang soal selidik. Untuk soalan kajian ketiga, saya menggunakan instrumen pemerhatian dengan menganalisis frekuensi item pada senarai semak berdasarkan pemerhatian yang telah dijalankan. Berdasarkan ujian diagnostik, saya telah memilih 8 orang peserta kajian yang terdiri daripada 4 orang lelaki dan juga 4 orang perempuan. Pelaksanaan kajian saya bahagikan kepada 3 sesi, iaitu sesi pertama, pengajaran topik penukaran unit jisim dan pelaksanaan unit ujian diagnostik. Sesi kedua pula adalah pelaksanaan intervensi dan sesi ketiga pengumpulan data kajian. Untuk pelaksanaan intervensi, langkah pertama adalah penerangan kaedah fraction finger menggunakan slide PowerPoint. Kemudian saya mendemonstrasikan penggunaan fraction finger. Untuk langkah yang seterusnya pula adalah penerokaan di mana peserta kajian akan menggunakan fraction finger dan membuat penerokaan tentang penggunaan alat tersebut. Dan langkah seterusnya pula adalah sesi soal jawab dan akhir sekali menyelesaikan lembaran kerja yang telah disediakan. Untuk dapatan kajian yang pertama, yaitu analisis dokumen, terdapat 4 kesilapan yang telah dilakukan oleh peserta kajian.
Untuk bilangan 1, kod kesilapan K1 dengan jenis kesilapan melakukan operasi yang salah, yaitu peserta kajian melakukan operasi yang salah semasa menukarkan unit jisim. Terdapat 3 orang peserta kajian yang melakukan kesilapan tersebut, yaitu peserta kajian C, E, dan F. Untuk bilangan 2, kod kesilapan K2, yaitu meletakkan jawaban dengan sesuka hati. Terdapat 6 orang peserta kajian yang melakukan kesilapan tersebut, yaitu peserta kajian E, B, D, G, H. Untuk bilangan 3, kod kesilapan K3 tidak menghafal rumus penukaran unit jisim. Terdapat 5 orang peserta kajian yang melakukan kesilapan tersebut, yaitu peserta kajian E, B, C, D, E. Dan untuk bilangan 4, dengan kod kesilapan K4, terdapat yaitu membuat pengiraan yang salah. Terdapat 2 orang peserta kajian yang melakukan kesilapan tersebut, yaitu peserta kajian C dan H. Berdasarkan analisis ujian pra yang telah dilakukan, saya mendapati bahwa peserta kajian E, B, D, dan E melakukan jumlah kesilapan yang sangat tinggi berbanding yang lain, yaitu peserta kajian E, B, dan D melakukan 12 jenis kesilapan, jumlah kesilapan untuk 6 item pada ujian pra, manakala peserta kajian I pula melakukan 3 jumlah kesilapan, dan secara keseluruhannya terdapat 73 kesilapan yang dilakukan oleh keseluruhan peserta kajian, dan majoriti peserta kajian melakukan kesilapan dengan jenis kod yaitu K2 dan K3 dengan bilangan yang tinggi yaitu 32 dan juga untuk K3 yaitu 27. Ini pula adalah contoh-contoh hasil kerja peserta kajian untuk peserta kajian E melakukan kesilapan K2 dan K3. Untuk peserta kajian B melakukan kesilapan yang sama, K2 dan juga K3. Untuk peserta kajian C melakukan kesilapan K1 dan K4. Untuk peserta kajian D melakukan kesilapan K1, K2, dan K3. Untuk peserta kajian I melakukan kesilapan K1, K2, dan K3. Untuk peserta kajian F melakukan kesilapan K1 dan K3. Peserta kajian G melakukan kesilapan K2. Dan akhir sekali peserta kajian H melakukan kesilapan K2 dan K4. Dapatan kajian yang seterusnya yaitu ujian bertulis. Berdasarkan data yang telah diperoleh, berdasarkan graf, kita dapat lihat perbandingan marka ujian pra dan ujian pasca. Terdapat peningkatan yang agak banyak di antara ujian pra dan ujian pasca. Untuk min peratusan peningkatan, kita dapat lihat adalah yaitu sebanyak 77,09% peningkatan marka pencapaian, dan juga perbezaan sisian piawai antara ujian pra dan ujian pasca juga agak tinggi, menunjukkan terdapat perbezaan dari segi pencapaian peserta kajian antara ujian pra dan ujian pasca. Untuk dapatan kajian yang seterusnya, soal selidik, kita akan melihat kepada frekuensi pilihan jawaban borang soal selidik, di mana terdapat frekuensi pilihan setuju adalah lebih tinggi daripada frekuensi pilihan setuju. Untuk item 1, 100% peserta kajian bersetuju. Untuk item yang kedua pun sama, 100% peserta kajian bersetuju. Untuk item 3, 4, dan item 5, keseluruhan 100% untuk frekuensi setuju. Manakala untuk item ke-6 terdapat 22 orang peserta kajian yang tidak bersetuju. Untuk dapatan kajian pemerhatian melalui item senarai SEMA. Untuk peserta kajian dalam aspek sikap dalam pembelajaran matematik, saya mendapati bahawa peserta kajian A, B, D, E, dan
F dan juga G, dari segi sikap mereka kurang proaktif sebelum intervensi dilaksanakan. Tetapi selepas intervensi dilaksanakan, semua peserta kajian tersebut mula menunjukkan sikap yang proaktif dalam pembelajaran matematik. Untuk aspek perhatian semasa proses PNP, peserta kajian B, C, D, dan F kurang memberi perhatian sebelum intervensi dilaksanakan. Tetapi selepas intervensi dilaksanakan, mereka mula memberi perhatian semasa proses PNP. Untuk penglibatan pula, peserta kajian B, D, E, F, dan G kurang melibatkan diri, tetapi selepas intervensi mereka mula melibatkan diri. Dan dari aspek sikap aktif dalam menjawab soalan, peserta kajian E, B, C, dan D kurang aktif, tetapi selepas intervensi dilaksanakan, mereka lebih aktif untuk melibatkan diri dalam sisi soal jawab. Dan untuk aspek yang ketiga dalam senario SMA, yaitu minat dalam belajar, peserta kajian B, C, dan D mula menunjukkan minat, walaupun sebelum ini mereka kurang menunjukkan minat dalam belajar. Melalui data hasil dapatan kajian itu, saya telah memperoleh jawaban kepada soalan kajian saya. Untuk soalan kajian yang pertama, terdapat 4 kesilapan yang dilakukan oleh peserta kajian dalam menukarkan unit jisim melibatkan pecahan kepada nombor bulat, yaitu yang pertama, melakukan operasi yang salah, yang kedua, meletakkan jawaban dengan sesuka hati, ketiga, tidak menghafal rumus penukaran unit jisim, dan akhir sekali membuat pengiraan yang salah. Untuk soalan kajian yang kedua, saya mendapati bahwa fraction finger ini dapat meningkatkan kemahiran murid tahun 5 dalam menukarkan unit jisim melibatkan pecahan kepada nombor bulat. Hal ini dapat dibuktikan melalui dapatan kajian saya, yaitu melalui hasil ujian pra dan ujian pasca. Dari segi perbandingan ujian pra dan pasca terdapat peningkatan yang tinggi. Dan manakala daripada aspek soal selidik pula, kebanyakan peserta kajian memilih item yang setuju untuk item-item dalam soal selidik. Dan untuk soalan kajian ketiga, jawaban untuk soalan tersebut, murid lebih berminat untuk belajar matematik berbanding sebelum intervensi dijalankan. Hal ini dibuktikan melalui senario SMA tersebut apabila saya menjalankan pemerhatian dan saya mendapati bahwa perkara tersebut berlaku. Dan dengan itu dapat dilihat bahwa proses PNP yang dijalankan oleh saya amat berkesan disebabkan peserta kajian menunjukkan penglibatan yang begitu baik dan positif. Oleh itu, hal ini dapat membuktikan bahwa sebenarnya penggunaan fraction fingers memangnya dapat menambah baik amalan pengajaran guru. Untuk refleksi, saya bagikan kepada dua, yaitu kesan kepada guru, yaitu saya, dan juga kesan kepada murid. Untuk kesan kepada guru, yang pertama, kepelbagaian tahap intelek murid. Saya dapati sebenarnya murid-murid ini mempunyai kepelbagaian tahap intelek murid. Kepelbagaian intelek, di mana terdapat murid yang dapat menyelesaikan topik ini dengan mudah, dan terdapat murid yang langsung sukar untuk menyelesaikan tugasan, terutama dalam topik penukaran unit jisim melibatkan pecahan. Oleh itu, sebagai guru, saya perlu mempelbagaikan strategi pengajaran untuk memastikan tidak ada murid yang tercicir. Dan seterusnya, penggunaan bahan bantu mengajar. Penggunaan bahan bantu mengajar ini sangat membantu, terutamanya untuk murid-murid yang sangat lemah, karena mereka tidak dapat membayangkan pecahan itu secara abstrak ataupun secara konkret. Jadi penggunaan bahan bantu mengajar ini dapat memberikan mereka gambaran tentang konsep pecahan. Dan seterusnya, untuk penambahbaikan kepada kaidah fraction finger, untuk penambahbaikan saya perlu menggunakan bahan maujud, seperti contohnya menggunakan alat untuk diletakkan di jari supaya murid dapat merasai pengalaman bagaimana sebenarnya berlaku pertukaran nilai ataupun perpindahan nilai apabila
pecahan-pecahan tersebut kita laksanakan. Dan untuk kesan kepada murid, dari segi keyakinan murid, saya dapati murid lebih yakin untuk menyelesaikan soalan penukaran unit jisim kepada pecahan. Dan saya juga mendapati sebenarnya murid merasa seronok karena fraction finger ini mudah digunakan. Dengan itu mereka dapat menyelesaikan soalan penukaran unit jisim melibatkan pecahan kepada nomor bulat dengan lebih mudah. Dan dari segi tingkah laku mereka juga saya dapat melihat tingkah laku mereka lebih ke arah positif, di mana mereka lebih aktif untuk bersoal jawab dan mulai menunjukkan minat dalam sesi PNP yang dijalankan. Akhir sekali, saya ingin merumuskan bahwa kajian ini bertujuan untuk menguji keberkesanan fraction finger terhadap kemahiran menukarkan unit jisim melibatkan pecahan kepada nomor bulat. Ya, seterusnya kajian ini juga telah dilaksanakan terhadap 8 orang peserta kajian yang terdiri daripada murid tahun 5 dan ujian pra dan ujian pasca serta pengedaran borang soal-sidik telah dilaksanakan kepada peserta kajian. Seterusnya langkah-langkah intervensi juga berjalan dengan lancar dan akhir sekali yang paling penting keyakinan dan pencapaian peserta kajian juga telah ditingkatkan. Ini adalah rujukan saya. Sekian, terima kasih.